Baik, setiap beberapa bulan kita sering dengar berita dan perkembangan berkenaan dengan OPR ini berbunyi seringkali agak teknikal tapi memberi kesan kepada hampir semua orang di negara kita. Bagaimana kenaikan ataupun penurunan OPR ini memberikan kesan kepada anda? Untuk itu kita kembali ke set skrin sesentuh Awani 745 untuk berkongsikan penjelasan yang jelas dan kita juga ingin mahu lihat trend Bank Negara menukar OPR sejak beberapa tahun lepas. Ini kita akan kupas sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, mungkin sedikit penjelasan untuk anda. Bagaimana OPR ini memberikan kesan kepada hidup anda? Apabila OPR naik, kadar faedah yang anda dapat untuk menyimpan duit di dalam bank akan turut naik. Apabila anda meraih kadar faedah yang lebih tinggi untuk menyimpan duit di bank, ini akan mendorong anda untuk lebih menyimpan dan kurang mengeluarkan wang untuk berbelanja. Bank negara hanya akan meningkatkan OPR apabila mereka merasakan ekonomi cukup kukuh untuk menahan impak rakyat kurang berbelanja. Kerana apabila rakyat kurang keluar duit untuk berbelanja, pertumbuhan ekonomi lazimnya akan memerlahan. Jadi mengapa kita ingin kurangkan rakyat berbelanja? Jawapannya untuk mengawal inflasi. Apabila rakyat berbelanja dan lebih membeli, ia seringkali akan meningkatkan lagi harga barang kerana permintaan kekal tinggi. Walaupun mahal, kita masih akan beli. Dan ini akan meningkatkan atau mengekalkan harga barangan tersebut. Jadi bila keadaan sebaliknya, iaitu bila ekonomi perlahan dan inflasi sudah terkawal, Bank Negara lazimnya akan menurunkan OPR semula. Apabila OPR turun, kadar faedah untuk anda simpan duit di bank juga akan lebih rendah. Dan apabila anda mendapat kadar faedah yang lebih rendah untuk menyimpan duit anda di dalam bank, ini akan mendorong anda untuk kurang menyimpan di bank dan lebih mengeluarkan wang untuk berbelanja. Sekurang-kurangnya itu harapannya atau itu teorinya. Apabila rakyat berbelanja lebih, ia akan merangsang ekonomi dan itulah sebab Bank Negara menurunkan OPR apabila ekonomi perlahan. Jadi seperti yang Bank Negara kongsikan, setiap kali mereka menaikkan OPR, mereka yakin bahawa ekonomi cukup kuat dan mereka ingin rakyat kurang berbelanja untuk mengawal inflasi. Dan kalau kita lihat trend dan sejarah Bank Negara menukar OPR, sama ada mengekalkan atau menurunkan atau meningkatkan seperti yang kita saksikan pada hari ini, dia sering selaras dengan keadaan ekonomi pada ketika itu. Banyak contoh yang saya boleh kongsikan. Tapi contoh yang paling jelas kalau kita lihat adalah sewaktu dan selepas pandemik COVID-19. Ini adalah tahun 2020, ini adalah tahun lepas. Jadi period ini ataupun tempoh ini adalah tempoh selepas pandemik di mana ekonomi menderita, ramai rakyat yang hilang kerja, perniagaan perlu tutup dan sebagainya, orang tidak boleh keluar rumah, perbelanjaan jatuh dengan mendadak. Justru kita lihat Bank Negara mengambil tindakan yang selari dengan kelemahan ekonomi pada ketika itu, menurunkan kadar OPR daripada kira-kira 3.2% turun beberapa kali secara berperingkat sehinggalah bawah 1.8%. Ini adalah sekitar tahun 2020 dan juga menuju ke tahun 2021. Dan apabila penurunan dilakukan, peningkatan juga tidak boleh dilakukan dengan serta-merta ataupun dengan mengejut. Justru kita lihat sehinggalah tahun 2022, kadar ini dikekalkan kerana Bank Negara masih belum cukup yakin ekonomi cukup kuat untuk menampan impak rakyat tidak berbelanja. Kerana rakyat perlu belanja untuk terus merangsang ekonomi. Dan kemudian kita lihat sepanjang tahun lepas, beberapa kenaikan kadar faedah dilakukan secara agresif, 25 mata asas setiap kali, bermakna Bank Negara merasakan ekonomi sudah cukup kuat untuk kadar faedah ditingkatkan. Dan kadar faedah perlu ditingkatkan sekali lagi untuk mengawal inflasi. Ini yang kita kongsikan sebentar tadi. Kadar sekarang ini lebih kurang sama sudah mencapai tahap sebelum pandemik. Iaitu ekonomi sekurang-kurangnya pada pendapat Bank Negara dan mengikut indikator-indikator asas sudah berada pada kekuatan yang sama seperti sebelum pandemik. Ini adalah contoh dan kita lihat trendnya. Tapi ada satu lagi kesan yang OPR bawa kepada anda selain kadar faedah menyimpan duit di bank, iaitu pinjaman yang anda ada. Apa kesannya? Kita tanya AI. Bagaimana peningkatan OPR mempengaruhi amount yang anda bayar setiap bulan untuk pinjaman? Apabila Bank Pusat meningkatkan kadar dasar semalaman atau OPR, ia boleh mengubah bayaran bulanan pinjaman anda jika anda mempunyai pinjaman kadar terapung. Sebagai contoh, katakan anda mempunyai pinjaman rumah bernilai RM200,000 untuk tempoh 30 tahun dengan kadar faedah terapung sebanyak 3%. Jika Bank Pusat menaikkan OPR sebanyak 0.25%, kadar faedah ke atas pinjaman ini mungkin meningkat kepada 3.25%, bermakna bayaran bulanan anda boleh meningkat sekitar RM29 sebulan.
Walau bagaimanapun, penting untuk kita ingat bahawa kesan perubahan OPR kepada bayaran bulanan pinjaman akan bergantung kepada saiz pinjaman, kadar faedah dan baki tempoh pinjaman. Apapun, jika anda mempunyai pinjaman berkadar tetap, anda tidak akan terjejas dengan perubahan OPR.